Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada pagi ini untuk kita menyambung risalah 40 kisah teguran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Sambungan kita ialah pada kisah yang ke-18. Kisah yang ke-18 ini ialah kisah yang terdapat dalam hadis riwayat Muslim. Ianya ialah sebuah athar yang merupakan pertanyaan daripada seorang tabi'in yang bernama Ya'la bin Umayyah. Ya'la bin Umayyah pernah bertanya kepada Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, untuk mendapatkan penjelasan berkenaan dengan satu ayat, iaitu ayat 101 daripada surah An-Nisa. Allah Ta'ala sebut pada ayat 101 surah An-Nisa, فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Maka kamu tidak berdosa mengqasarkan sembahyang kamu jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Ayat ni secara umum cerita tentang adanya pensyariatan qasar bagi salat-salat tertentu. Qasar ni maksudnya memendekkan salat daripada satu bilangan ke satu bilangan yang lain. Khususnya salat qasar ini dilakukan pada salat rubaiyah, iaitu salat yang dilakukan dengan 4 rakaat. Jadi mengqasarkan salat tersebut daripada 4 jadi 2 rakaat. Okay. Perintah daripada ayat ni, bila mana berlaku keadaan yang tak selamat, ada ancaman, maka boleh satu-satu orang itu untuk melakukan salat qasar. Tapi dia tak sebut permusafiran ke apa semua, tak sebut. Sebut hanya in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Sekiranya kamu takut kamu akan diganggu gugat, terfitnah dengan orang-orang kafir, diserang oleh orang-orang kafir. Okay. Ya'la bin Umayyah dia tanya soalan ni kepada Umar Al-Khattab pada waktu Umar Al-Khattab menjadi Amirul Mukminin. Menjadi Amirul Mukminin. Okay. Jadi pada waktu Umar Al-Khattab menjadi Amirul Mukminin, keadaan sudah berubah. Ayat ni turun waktu keadaan orang Islam masih lagi di bawah pemerintahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih lagi di bawah belenggu orang-orang kafir, gangguan banyak. Okay. Jadi dia tanya, ya Amirul Mukminin, qad amana an-nas, wahai Amirul Mukminin, sekarang keadaan manusia sudah aman. Okay. Maka Umar pun respon terhadap apa yang dia sebut. Walaupun tak nampak macam pertanyaan, tapi ada beberapa benda yang perlu untuk Umar jelaskan. Umar kata, a'jabtu, aku merasa ajaib seperti mana engkau merasakannya. Dulu aku pernah bertanya kepada Rasulullah soalan yang sama. Maknanya Umar pernah tanya lebih kurang sama soalan ni pada Rasulullah waktu tu untuk dapatkan penjelasan.
Maknanya kalau dah aman, macam mana status qasar salat ni? Okay. Maka jawab Nabi, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Sedekahlah kepada Allah, sedekah yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kalian. Fa'aqbalu sadaqatahu, maka ambillah sedekah daripadanya. Itu jawapan Nabi. Nabi beritahu qasar yang Allah Ta'ala beri ni, pendekkan salat daripada 4 jadi 2, sadaqatun, ianya ialah satu sedekah yang Allah Ta'ala berikan pada kamu. Fa'aqbalu sadaqatahu, terima sajalah sedekah tu. Apa maksud daripada jawapan Nabi ni? Maksud daripada jawapan Nabi, walaupun keadaan sudah aman, tidak berlaku lagi kekacauan, tidak ada lagi kemungkinan diganggu gugat oleh orang kafir, pensyariatan salat dengan qasar itu masih lagi berlaku sampai sekarang pun. Okey. Isu dia jamak dan qasar. Bila mana sebut tentang jamak dan bila mana sebut tentang qasar, automatik kita akan bahas juga tentang jamak dan qasar. Jamak dari segi bahasa menghimpunkan 2 salat dalam satu waktu. Qasar dari segi bahasa memendekkan salat daripada 1 rakaat ke bilangan rakaat yang lain. Ini kena ada beza, kita kena faham antara dua benda ni. Jamak ada sebab tertentu boleh jamak, qasar pun ada sebab tertentu boleh qasar. Dan ada sebab tertentu juga boleh jamak dan qasar sekaligus. Jadi kita kena letak 3 pecahan. Satu, persoalan salat dengan kaedah jamak. Yang kedua, persoalan salat dengan kaedah qasar. Yang ketiga, persoalan salat dengan kaedah jamak dan qasar. 3 sekaligus. Bila masa kita boleh jamak, bila masa kita boleh qasar, dan bila masa kita boleh buat dua-dua sekaligus. Ini ialah persoalan yang selalu berlaku dalam masyarakat. Kita tengok apa yang disebut sini. Perbuatan jamak salat dapat dilakukan kerana beberapa sebab yang ditetapkan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang paling jelas ataupun sebab yang ramai orang tahu, berlakunya permusafiran. Pergerakan satu orang daripada titik A ke titik B membolehkan orang tu untuk melakukan jamak salat. Ni tak bahas lagi qasar, ni bahas jamak saja. Maknanya bila mana dia melakukan permusafiran, dia boleh salat zuhur sekali dengan asar dalam waktu zuhur yang dipanggil dengan jamak takdim, ataupun dia boleh salat zuhur dan asar dalam waktu asar yang dipanggil dengan nama jamak takhir. Clear dulu yang tu. Okay. Dia boleh buat jamak dalam mana-mana keadaan, takdim atau takhir, dengan bilangan rakaat yang penuh, 4-4. Dia tak qasar, dia tak buat 2-2, dia buat 4-4. Sekarang ni nak bahas tentang jamak dulu. Okay. Bila dia boleh buat? Dia boleh buat waktu berlakunya permusafiran. Permusafiran yang macam mana? Pentakrifan yang terlalu banyak yang disebutkan oleh para ulama dalam isu nak takrifkan orang tu, nak masukkan orang tu dalam status seorang yang bermusafir. Yang maklum dalam masyarakat kita, permusafiran ialah pergerakan daripada satu tempat ke satu tempat melebihi 2 marhalah. 2 marhalah ikut perkiraan moden sekarang, perjalanan melebihi 90 km dan ke atas. Itu takrif yang dipegang oleh banyak jabatan agama Islam negeri ataupun jabatan mufti negeri, iaitu 90 ke atas. Maknanya bermula pada 90 tu dah boleh jamak. Qasar tak bahas ni, qasar nanti. Boleh jamak. Okey, maknanya 91, 92, 90, 91, 92 dah boleh jamak. Okey. Untuk fatwa perlis dia beza. Sebab fatwa perlis membahaskan mana-mana perjalanan yang ada unsur perbekalan. Kita berbekal dan kita tak balik pada hari yang sama, itu disebut sebagai permusafiran. Maknanya walaupun permusafiran yang kurang pada 90 km, dalam fatwa Perlis orang ni dikira sebagai bermusafir. Sebab uruf bagi masyarakat Perlis ni, mereka melakukan permusafiran ke Langkawi. Langkawi kurang pada 90 km.
Tapi dia pergi, dia bekal baju, dia bawa barang, dan dia tak balik pada hari yang sama, dia berstatus musafir. Kita ambil definisi daripada kelompok yang lain. Sebab memang ada ulama melihat musafir ni ialah pada hai'ah, perihal keadaan orang tu. Orang nak pergi musafir ni bawa dengan barang banyak, dia bekalkan pakaian-pakaian tambahan. Ini keadaan orang musafir. Ada kelompok ulama melihat permusafiran itu daripada jauh perjalanan, bukan hai'ah, bukan orang kata apa, kebiasaan orang travel. Nah, itu beza. Maknanya perlu melihat kepada pandangan hai'ah, cara orang travel, bawa beg berat, besar beg dia, dan bawa orang kata apa, pakaian tambahan yang banyak, walaupun dia kurang dan dia tak balik pada hari yang sama, inilah orang yang bermusafir. Ada setengah tempat, setengah pandangan melihat pada jauh, walaupun dia balik pada hari yang sama, tapi dia mendapat peruntukan 90 km dan atas lagi, maka ia termasuk dalam kalangan orang yang bermusafir. Itu umum. Okay. Yang kedua, jamak kerana hujan. Hujan yang terlalu lebat, yang menyusahkan satu orang tu untuk datang ke masjid dan surau. Maka masjid yang berdekatan boleh melakukan salat jamak. Ni kena tahu beza. Ada orang dia ingat jamak kerana hujan, dia duduk kat rumah tu salat jamak. No, bukan yang tu. Siapa yang buat salat jamak ni? Masjid yang buat salat jamak. Ini tak berlaku di Malaysia. Kajian cukup banyak universiti tulis parameter panduan untuk melakukan salat jamak bagi keadaan bencana alam. Malaysia ni bila mana sebut banjir yang menyebabkan berlakunya hujan yang menyebabkan berlakunya banjir yang teruk, itu baru masuk. Kalau di negara-negara 4 musim, hujan yang menyebabkan berlakunya turun salji yang tebal sehingga menyusahkan orang. Cuma di Malaysia dia tak berlaku. Dia tak dilakukan. Tidak ada orang yang memulakan benda ni. Tak, saya rasa hampir tak jumpa kot masjid di Malaysia. Hatta di negeri-negeri yang menerima banjir musim tengkujuh, negeri pantai timur yang memang hujan berterusan, masjid-masjid tidak melaungkan bolehnya ataupun kita nak buat salat jamak di masjid ni, untuk memudahkan orang yang datang masjid. Lepas pada ni dia tak perlu datang pada waktu salat yang kedua. Okey, saya sebut sikit kriteria salat jamak kerana hujan. Siapa yang boleh buat? Masjid yang buat. Maknanya kalau imam tu dia tengok, dia agak hujan ni akan berterusan dengan lebat, waktu tu masuknya waktu zuhur, maka dia boleh buat pengumuman, orang-orang yang datang salat zuhur masjid, lepas pada ni kita akan buat terus salat asar, untuk memudahkan orang tak perlu datang dah asar nanti. Biasanya lah bagi negara yang pernah buat, macam zaman saya belajar di Jordan dulu, imam masjid yang tengok. Maknanya dia orang tak bergantung sangat kepada arahan jabatan. Macam tempat kita, imam tak boleh buat pandai, kena tunggu arahan jabatan. Sebab tu kalau di Jordan, masjid ni buat, ada masjid yang lebih kurang 10-20 km tak buat. Sebab dia melihat pada pandangan imam tu. Memang dari segi kekurangannya, kita akan tengok dia akan ada unsur bermudah-mudah. Hujan tak berapa nak lebat sangat pun dah buat salat jamak. Okay. Yang terbaiknya ialah dia ada keselarasan daripada jabatan ataupun arahan daripada pihak berautoriti lah. Okay. Cuma di Malaysia ni, entah kenapa setiap kali kita tanya pada isu ni, dia orang kata tiada keperluan. Tak tahulah, mungkin yang pegawai jabat agama pun bukan pergi masjid sangat. Itu antara sebab dia rasa tak ada keperluan kot. Okay, itu antara benda dia lah. Okay. Cuma nak katanya, di tempat kita tak buat. Kajian banyak, parameter tu keluar, garis panduan ni keluar, tapi tak ada yang nak buat. Okay. Tapi azan Saidina ada yang buat dulu, tak tahu cerita pun. Okay. Memanglah kalau nak berdalil kepada dalam kitab-kitab fiqh, memang ada pun benda tu. Tuan-tuan tahu kan isu yang di Shah Alam yang kata azan ada penambahan Sayyidina tu. Dulu orang ugut je, tak berani buat. Sekarang dah berani buat lah. Okay. Nanti akan ada yang berani lebih pada tu lagi lah. Okay. Cuma nak katanya, untuk yang memang jelas, tidak ada khilaf yang terlalu tersembunyi sangat angle dia tu, tak ada orang buat. Tidak ada praktikalnya, tak berlaku.
Cuma dia hanya dibuat di masjid, balik pada isu tadi. Dan jamak ketika hujan ni hanya berlaku untuk jamak takdim saja, tak berlaku untuk takhir. Takdim saja, maknanya tengok, dan dia hanya berlaku zuhur dan maghrib lah. Maknanya tengok waktu zuhur tu hujan ni akan makin berat lagi, makin lebat lagi, terus jamaknya komplit 4-4. Lepas tu salat maghrib di masjid, tengok maghrib tu pun hujan lagi, maka ada arahan ataupun imam tu agak, nanti isyak pun akan berterusan, terus dia jamak dengan isyak. Ini jamak ketika hujan, kerana hujan yang lebat ataupun cuaca yang buruk. Dia taklah hujan tu lebat, tapi hujan yang macam ni dia akan melazimkan akan berlakunya banjir. Dia kadang-kadang hujan yang nak menyebabkan jadi banjir ni tak lebat pun, dia hujan biasa, slow and steady, sedar-sedar air dah naik je. Itu biasa keadaan. Ataupun di negara-negara 4 musim, hujan macam ni akan melazimkan turun salji yang tebal dengan ketebalan sekian. Okay. Jamak kerana hujan. Yang ketiga, jamak kerana sakit. Sakit yang memayahkan keadaan dia untuk dia bangun, dia boleh jamak. Termasuk dalam isu sakit ni ialah jamak salat kerana terlibat dalam pembedahan yang mengambil masa yang terlalu lama. Pembedahan yang mengambil masa terlalu lama. Sakit dia tu dia perlukan pemerhatian, ataupun sakit dia tu menyebabkan dia payah untuk berada dalam keadaan bersuci selalu. Mungkin dengan sebab berlakunya pengaliran najis keluar masuk, sebab dia bukan pakai jalan biasa. Ini bagi orang-orang yang sakit lah, orang yang kena tebuk dia punya perut dia tu apa-apa semua. Yang ni kalau dia perlukan kepada jamak, dia boleh jamak. Okay. Yang keempat, jamak kerana hajat atau kepayahan yang timbul dan tak boleh dielakkan. Contoh orang yang bekerja dengan keadaan yang ekstrim, kerja tengah laut ke, yang menyebabkan dia memang terpaksa berjaga, ataupun kerja yang bersifat kena jaga keselamatan, yang memerlukan keselamatan penjagaan yang sangat-sangat ketat. Contoh dia kena jaga perbatasan negara ke, untuk tentera apa-apa semua ni lah. Okay. Ataupun orang-orang yang terlibat dalam keadaan-keadaan yang ekstrim lah. Saya nak sebut ni dia berbeza ikut profesion kerja orang. Ataupun dia berhadapan dengan ketua jabatan ataupun bos tempat dia yang ada masalah tengok orang semayang. Dia kerja di negara-negara yang non-Muslim, minoriti Muslim, yang memang allergic tengok orang Islam semayang, maka dia kena jamak untuk supaya dia tak kena gangguan lah, benda-benda macam ni. Okay. Sampai bila dia kena jamak? Sampai selesai kepayahan itu terangkat. Mana kalau orang tanya, kalau saya kerja dengan bos yang macam ni 8 tahun saya jamak. 8 tahun, cerita dia 8 tahun. Selagi kepayahan tidak terangkat. Tapi kalau kita ada shift, kita cuti tu salat macam biasa. Okay. Waktu kita bekerja tu, dia ada kesukaran. Ataupun kerja dalam tempat-tempat yang tak bersih, sukar untuk dia duduk dalam keadaan yang bersih. Contoh orang kerja di loji pembentongan yang memang najis, laluan dia punya loji dia tu najis, dan dia akan duduk dalam tempoh yang agak lama. Ada orang kerja macam ni, dia boleh jamak siap-siap sebelum dia masuk. Dan dia tahu dia akan duduk dalam tu, dia akan lepas satu waktu salat, dia jamak siap-siap, dan tak memungkinkan untuk dia cepat-cepat tukar pakaian dia tu, sebab dia mungkin akan masuk balik tempat tu. Okay, dia boleh jamak bukan qasar. Ini problem. Jamak dan qasar ni hanya berlaku untuk orang musafir saja. Untuk 4 kes lagi, hujan, sakit, hajat dan kerja yang payah, tidak berlaku. Selain daripada itu ialah orang-orang yang menggunakan perkhidmatan kemudahan awam, bas, kapal terbang, yang memayahkan dia untuk dia salat. Untuk utamanya bas lah. Kapal terbang ni sekarang dia macam ada keringanan sikit. Okay. Sebab dia memang tempoh perjalanan dia tu, kalau perjalanan perjalanan yang lebih pada
10 jam ke atas memang kita akan pakai pandangan salat atas kapal terbang. Okey. Untuk bas, perjalanan naik bas apa semua ni, kita jamak siap-siap. Supaya ianya lebih mudah dan menyenangkan. Okey. Qasar pula dari segi bahasa bererti memendekkan. Daripada 4 jadi 2. Dari segi istilah fiqh ialah perbuatan memendekkan salat 4 rakaat menjadi 2. Hukum salat qasar hanyalah berlaku dalam satu keadaan saja, iaitu bermusafiran. Tak musafir, tak ada qasar. Dan kita ada pilihan. Waktu kita musafir untuk kita jamak penuh ataupun jamak dan qasar. Jamak dan qasar. Okey. Pandangan pertama mengatakan qasar ini ialah rukhsah, keringanan. Ini majoriti para ulama pegang. Pandangan kedua, ada yang melihat ianya wajib. Maknanya dalam musafir, kalau kita musafir, maka kita kena qasar salat itu, ianya ialah arahan berbentuk wajib. Ini kalau kita tengok dalam mazhab Hanafi, juga salah satu pandangan dalam mazhab Zahiri dan juga Maliki. Di sisi mereka yang berpegang dengan pandangan mazhab Abu Hanifah ataupun Hanafi ini, musafir saja dia orang kena qasar, tapi dia orang tak boleh jamak. Dia orang tak pegang dengan pandangan yang muktamad di sisi mazhab Hanafi. Dia orang tidak jamak. Maknanya bagi dia orang, kalau musafir solat on time, Zuhur, Asar dan Isyak boleh pendek 4 jadi 2, sebab pandangan dia orang wajib. Beza dengan pengamalan kita Syafi'i ataupun apa-apa saja mazhab lah. Okay. Selain daripada Maliki dan juga Hanafi ni, maknanya Ahmad, Hambali, kita boleh jamak dan qasar sekaligus bila mana kita musafir. Hanafi wajib qasar kalau musafir. Syafi'i dia rukhsah, maknanya dia sunat untuk qasar, tapi dia boleh juga ambil pilihan untuk jamak tanpa qasar. Dia nak ambil dua-dua, jamak dan qasar dalam musafir, atau dia hanya ambil jamak saja, dia tak ambil qasar. Hanafi wajib qasar, tak boleh jamak dalam musafir. Mazhab Maliki dia beza sikit. Dia boleh qasar dan dia tak boleh jamak dalam musafir, kecuali satu jenis permusafiran saja Maliki yang dia boleh jamak dan juga qasar. Perjalanan menunaikan haji saja. Jalanan tempat lain tak boleh. Jalan tempat lain hanya boleh qasar. Ni Maliki. Ini Maliki punya pandangan. Maknanya kalau naik flight nak pergi buat haji ataupun umrah, dualah haji dan umrah, dibenarkan untuk jamak dan qasar. Hanafi umrah tak umrah tak ada jamak, qasar saja boleh. Solat on time macam biasa. Cuma yang 4 jadi 2. Syafi'i musafir boleh ambil dua-dua, jamak pun boleh, qasar pun boleh, ataupun nak ambil jamak saja. Yang kata pandangan qasar tu saya tak pernah dengar lagi lah untuk Syafi'i ni. Maknanya sampai solat on time, musafir, kita nak qasar je, kita tak nak, kita nak tiru macam Hanafi. Yang pandangan tu ialah Hanafi. Cuma jumhur mengatakan qasar itu ialah rukhsah, keringanan. Ia bukan kewajipan. Yang pandang kata ianya wajib ialah mazhab Abu Hanifah, sebab berpandukan pada ayat 101 surah An-Nisa tadi. Okey. Kemudian apa lagi dia sebut? Pendapat ini juga diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib dan Umar radhiyallahu anhuma. Al-Khattabi berpendapat ini adalah pendapat majoriti ulama salaf dan juga dipegang oleh Umar, Ali ibnu Umar, Jabir ibnu Abbas, Umar bin Abdul Aziz, Al-Hasan dan juga Qatadah. Okay. Lepas tu orang akan tanya lagi, bila mana masuk isu jamak dan qasar ni, satu orang yang bermusafir, lama mana dia boleh jamak dan qasar? Okay, saya bahas ikut mazhab setempat dulu. Jamak dan qasar valid untuk orang musafir yang perjalanannya lebih pada 3 hari dan dia tidak tahu hari apa yang dia akan selesai pada musafir. Contoh, dia nak pergi ke KL, daripada Penang pergi KL. Okay. Dia mula bergerak keluar pada Mukim Tanjung Tokong, dia keluar dah pada Mukim Tanjung Tokong ni. Saya tak tahu mana border Tanjung Tokong dengan kawasan lain. Okay. Dia keluar saja, itu bukan lagi Mukim dia
dia sudah boleh melakukan salat secara jamak dan juga qasar, sebab dia berstatus musafir. Dia nak pergi mana? Dia nak pergi Kuala Lumpur. Okey, perjalanan dia tu dia nak pergi Kuala Lumpur, bila dia nak balik tak tahu. Mungkin selepas sehari, 2 hari, 3 hari, mungkin 4 hari ataupun seminggu, tak tahu. Tidak ada penetapan nak balik bila. Okey, yang ni di sisi mazhab Syafi'i, hari dia bertolak, dia sampai KL hari pertama, dia boleh lagi jamak dan qasar. Hari kedua, dia boleh lagi jamak dan qasar. Hari ketiga, dia boleh lagi jamak dan qasar. Hari ketiga tu tak tahu lagi nak balik bila. Masuk hari keempat, dah habis dah. Limit dia sampai 3 tu je. Okay. Contohlah dia balik pada hari yang ke-5. Selepas dia fikir nak balik bila, dia nak balik hari yang ke-5. Dia fikir nak balik tu bukan waktu di Penang ataupun sehari sebelum tolak. Dia fikir nak balik tu dah ada sana. Belum settle. Maknanya dia tak buat lagi schedule yang elok nak balik bila. Tak buat ketetapan. Okey. Yang ni kalau dia pergi 5 hari, dia valid 3 hari. 2 hari lagi dia akan salat sebagaimana orang yang bermukim. Full. Kecuali perjalanan balik semula daripada KL balik ke Penang, dia menjadi status musafir balik. Okey. Yang jadi masalah masyarakat kita ni, bila mana dia bermusafir, dia dah tahu dia nak balik berapa hari. Dia dah tahu dia nak balik berapa hari. Okay, contoh dia pergi ke Penang, dia pergi ke KL daripada Penang, selepas 2 hari dia akan balik. Contoh dia pergi hari ni hari Sabtu, hari Ahad, hari Isnin. Hari Isnin tu nak balik. Okay. Kat mana yang dia boleh jamak dan qasar? Dia hanya boleh jamak dan qasar pada perjalanan pergi dan balik je. Sampai di KL tak valid lagi jamak dan qasar, walaupun kurang pada 3 hari. Yang ni orang kita salah faham. Orang kita dia ingat 3 hari tu boleh. 3 hari bagi perjalanan yang tak tahu nak balik bila. Tapi kalau dah tahu dah nak balik bila, daripada belum pergi lagi dah tahu nak balik bila, dia hanya valid untuk pergi dan balik sahaja. Tak valid untuk sampai sana. Tapi orang kita duk buat ramai ni yang salat jamak dan qasar walaupun dah sampai sana pun, kita keluar pada pandangan lain. Ada tak pandangan macam tu? Ada. Boleh juga buat macam tu pun. Cuma sebahagian orang dia keliru situlah. Dia keliru. Kalau nak pegang Syafi'i, perjalanan yang sudah diketahui nak balik bila, maka dia hanya valid untuk pergi dan balik sahaja. Sampai sana dia salat seperti mana orang bermukim. Hari pertama tu dah salat seperti mana orang bermukim. Kedua, sampailah dia selesai. Kalau dia lebih pada 3 hari, tak ada isu lah. Kalau dia kurang pada 3 hari pun macam tu juga. Tapi kalau perjalanan yang lebih pada 3 hari dalam keadaan tak tahu nak balik bila, dia hanya valid 3 hari. Untuk pandangan mazhab lain, contoh Hambali, tak tahu nak balik bila sampai 15 hari pun tak apa. 15 hari itu semua boleh buat jamak dan qasar berdasarkan pandangan daripada perbuatan Nabi waktu pergi buat haji, duduk di Mekah tak tahu nak balik bila. 19 hari Nabi buat. Sebab tu ada pandangan paling maksimum kata 19. Mengikut pada nas, mengikut pada perbuatan para sahabat, bukan perbuatan Nabi, boleh jamak dan qasar sampai sebulan pun boleh. Cuma saya nak sebut pada tuan-tuan dan puan-puan semua yang ada, isu jamak dan qasar ni ialah isu yang besar, luas. Mengikut pada kadar ilmu orang tu, dia faham takat mana. Okay. Maknanya dia akan ikut pada ustaz yang dia dengar kuliah. Kalau dia jenis nak cari, ada jabatan-jabatan agama negeri yang keluarkan panduan dalam isu ni, dia boleh ikut yang tu. Okay. Cuma kalau orang yang belajar, orang yang tahu isu ni, dia boleh pilih mana-mana pandangan tanpa meremehkan pandangan orang lain. Itu je. Isu dia lah, itu sahaja. Cuma yang saya nak sebut ialah orang yang selalu melaungkan nak bersama dengan keaslian mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i macam tu lah, iaitu perjalanan permusafiran yang tak diketahui nak balik bila, anda cuma valid untuk buat jamak dan qasar, perjalanan pergi dan balik plus 3 hari berada di sana. Hari ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 dah jadi salat orang bermukim. Tapi perjalanan yang sudah diketahui nak balik bila, walaupun kurang pada 3 hari, dia hanya valid untuk pergi dan balik untuk Syafi'i.
Untuk pandangan duduk sana lagi tak selesai lagi tu nak pegang pandangan kata boleh jamak dan kasar, itu bukan Syafi'i. Itu pandangan daripada Hambali dan juga pandangan daripada mazhab-mazhab terpencil yang lain. Sebab Maliki tak ada isu dalam hal ni, Hanafi pun tak ada isu. Biasanya Hambali dan Syafi'i lah dia akan bertukar dua tu lah. Maknanya waktu kita tengok orang yang musafir, dia duduk 2 hari, 2 hari tu dia salat jamak dan qasar, dia dah tahu pun dia memang akan balik. Lepas 2 hari dia akan balik. Yang ni dia dah tukar mazhab tanpa dia sedar. Itu benda yang dia kena tahulah. Bagi saya, tengok kepada keadaan dan keperluan orang tu lah. Kalau kerja dia kerja yang memang sibuk, dia nak deal banyak orang, maka dia ambil pandangan yang memudahkan dia, sehingga tidak menyebabkan salat itu orang terganggu kerana salat dia tu. Terganggu kerana salat dia tu. Bukan nak ajar jangan salat lama, cuma ada orang bila mana musafir itulah semangat nak salat duha datang, nak salat rawatib datang tiba-tiba. Time duduk kat kampung dia tak ada salat rawatib pun, salat sunat pun tak semangat. Tapi time musafir jadi semangat, berhenti salat RNR jadi lama sembahyang sunat dia tiba-tiba. Yang ni yang jadi masalah. Yang ni ialah unsur-unsur, tak tahulah unsur apa. Unsur nak tunjuk ke orang dia kuat sembahyang boleh jadi, ataupun entahlah syaitan ni dia makan suka goda kita suruh buat benda tak tepat tu ya. Unsur yang kita kena tahu dalam godaan syaitan ini ialah mengajar manusia, membisik pada manusia buat ibadah dengan cara tak tepat. Kita duk ingat syaitan ni dia ajar pada kita supaya jangan buat ibadah tu. Itu salah satu. Yang kedua, buat dengan cara tak tepat. Itu yang kedua. Sebab tu salat sunat tidak valid, salat sunat lain dalam musafir kecuali salat tahajud saja. Yang tu valid. Tapi yang ni tak ada orang nak buat. Sebab salat tahajud tak ada orang tengok pun. Dia dah masuk hotel, dah masuk check-in hotel, dia lah yang tahu dia sembahyang ataupun tak. Tapi untuk salat rawatib sebelum, selepas ataupun duha, yang ni orang boleh nampak sebab ia berlaku pada waktu siang ataupun waktu orang tengah sedar dan jaga lagi. Cuma nak kata untuk isu salat jamak dan qasar ni, tuan-tuan boleh tengok pandangan yang banyak. Dah banyak kuliah-kuliah di YouTube pun kita boleh tengok orang buat penerangan panjang tentang isu ini. Dan kita bebas untuk pegang pada mana-mana mazhab, pada mana-mana pandangan. Tidak ada orang yang boleh halang tuan-tuan untuk pegang pandangan tu. Tidak ada orang yang boleh paksa tuan-tuan untuk pegang pada satu macam. Tidak ada orang. Cuma satu saja, dalam ikhtilaf pandangan ini, bila mana kita pegang pandangan ni dan kita tengok orang lain pegang pandangan lain, kita kena toleransi. Itu saja. Satu lagi, bila mana sebut tentang jamak dan qasar ni, antara benda yang orang salah, tersilap dalam buat untuk pengikut mazhab Syafi'i tulen. Yang nak ikut mazhab campur-campur tak ada masalah isu ni. Bila mana salat jamak dan qasar, biasanya ianya berlaku kes ni pada jamak takhir. Sampai dekat satu tempat tu, masjid mana, RNR mana, dia nak takhir antara zuhur dan asar. Biasa orang kita akan salat asar dulu, baru salat zuhur lepas pada tu. Yang tepat di sisi mazhab Syafi'i, walaupun kita jamak takhir, salat zuhur dulu baru asar. Memulakan salat jamak dan qasar dengan melihat waktu yang awal, bukan tengok waktu sampai tu asar, sembahyang asar dulu, lepas tu baru sembahyang zuhur. Kalau kita tak join salat bersama dengan kumpulan yang kata apa, yang salat mukim ni lah, yang salat masjid, tapi sebenarnya kalau dia salat asar pun, kita boleh niat salat zuhur juga pada waktu tu, tak ada isu pun. Cuma satu lagi yang saya nak tambah juga dalam isu ni, tuan-tuan boleh take note, boleh tengok balik kita punya rakaman ni. Bila mana sampai di satu tempat, contoh orang yang berhenti bukan di masjid surau RNR, dia berhenti tu di masjid mukim, dia sampai kereta parking ngam, orang pun qomat untuk salat zuhur ataupun asar, dia pun join sekali daripada takbiratul ihram yang pertama sampailah salam 4 rakaat. Tiba-tiba dia bangkit untuk salat jamak dengan qasar. Tadi dia buat 4 sekali dengan imam, tak ada masalah pun, imam mungkin kawasan tu.
Dia jamak lepas pada tu dia dengan kasar sekali. Itu tak tepat. Itu tidak tepat. Walaupun dianya boleh lah. Pandangan yang nak cari pandangan ringan ni semua boleh. Okey. Itu tak tepat. Kalau kita dah buat 4 awal sekali dengan imam masjid apa semua, kita sudah nanti pun kita buat 4 juga untuk sambungannya. Melainkan kita sampai sebagai status masbuk. Kalau kita sampai sebagai status muwafiq daripada takbiratul ihram 4 rakaat, kita kena jamak dengan 4. Tapi kalau kita sampai masbuk, sampai tu orang dah tahiyat awal, kita sampai tu orang rakaat ketiga, maka kita ikutlah. Kita memang nak dua, kita dua sama dengan dia orang, kita akan beri salam sama je dia orang, sebab kita itu dua, kita pun dua. Tak ada isu. Sebab bilangan rakaat kita ikut kepada apa yang kita niat. Okay. Tapi ada orang dia niat muafiq sama dengan kumpulan tamu orang kampung tu, lepas pada tu dia pergi kasar. Tak tepat perbuatan tu. Maknanya dia kena buat 4 juga. Itu yang terbaik. Ini beberapa isu yang orang salah faham dan salah erti. Isu nak dahulukan waktu mana dalam jamak takdim, dahulukan waktu awal, itu lebih tepat. Itu lebih tepat. Biasanya dia akan nampak ketara di mana? Nampak ketara waktu jamak takhir untuk isyak dan juga maghrib. Dia duk ingat orang sembahyang isyak dulu 2 rakaat. Rupanya orang sembahyang maghrib dulu. Tak salah kata isyak dulu tu, tapi sisi mazhab Syafi'i dia lebih arjah ataupun merajahkan pandangan yang mengatakan salat ikut waktu yang awal dulu. Waktu yang awal, bukan waktu kita sampai tu, waktu tu isyak, salat isyak, bukan. Waktu yang awal yang kita terlepas tu iaitu waktu maghrib. Okay. Ini beberapa perkara yang kita boleh take note lah berkenaan dengan jamak dan qasar. Dia tak payah pun. Okay. Yang dia payah dan rumit ni kat mana orang Melayu kita? Dia payah dan rumit ialah orang akan tanya, nak niat macam mana? Yang dia itu yang dipayahkan. Okay. Yang dia buat ikut suka hati tu dia tak payah sangat. Memang buat ikut suka hati, nak payah buat apa? Niat tu dia punya runsing, saya nak niat macam mana? Dia macam ni tuan-tuan. Niat, tidak ada orang yang boleh ajar hati tuan-tuan tu. Getaran dia mesti sama dengan orang yang ajar. Panduan boleh. Memang dia ajar di sekolah-sekolah, usalli salat az-zuhri jam'an ma'al asri qasran raka'ataini. Dia panjang lah. Dia benda tu, aturan-aturan tu dia akan jadi panjang lah. Orang kan, ada orang dia sebab dia dah melazimi talaffuz bin niyah, dia biasa untuk melafazkan niat dalam salat-salat lain, maknanya salat yang bukan jamak dan qasar. Bila mana dia jamak dan qasar, dia akan menghadapi masalah sebab niat untuk jamak dan qasar ni dia akan jadi panjang. Dia nak kena ingat satu-satu. Sebenarnya waktu kita turun kereta tu kita dah ada niat dah pun untuk jamak dan qasar. Dan niat dia tidak perlu. Dia macam ni, yang paling mudah ni. Yang paling mudah. Waktu tuan-tuan puan-puan angkat takbir tu, tuan-tuan sedar salat apa yang nak dilakukan. Antara 5 salat tu tahu, subuh ke, zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak. Tahu. Waktu angkat takbir tu tahu. Ini salat apa? Ini salat zuhur. Okey, maknanya untuk stage tu dah okey. Okey. Tahu berapa rakaat untuk zuhur? 2. Sebab buat dengan penuh. Waktu kita niat tu, tak perlu susun, tak perlu mengarang ayat waktu angkat takbir, tak perlu. Ini paling mudah. Walaupun ada pengajian yang memberatkan isu ni, saya tak nafikan talaffuz bin niyah ni isu-isu yang tepi-tepi ni lah. Okay, cuma nak bagi mudahnya ialah anda tahu anda sedang buat apa. Sedang salat zuhur. Salat zuhur tu nak buat dengan qasar ke jamak, dan lepas pada ni ada niat pula nak tambah dengan salat lain. Itu dah selesai dan memadai untuk orang yang nak berniat. Mudah. Yang orang duk tanya nak niat macam mana ni ialah nak niat talaffuz bin niat tu. Bukan isu nak niat macam mana tak reti berniat, sebab semua kita ni dah pandai berniat pun. Bukti pandai berniat lepas daripada kuliah ni semua akan bangun keluar. Kalau orang tak pandai niat, dia akan duduk pening dulu. Nak buat apa? Dia lambat, dia jam lagi. Tak tahu nak buat apa. Kawan pun tanya, jom pergi makan. 2 minit kena bagi untuk dia fikir.
Makan ni apa benda? Dia pun pening. Sebab tu para ulama yang melazimkan boleh talafuz bin niat ni saya ceritalah dalam kitab mazhab Syafi'i pun dia sebut. Orang yang ada masalah mental sebenarnya. Kebiasaannya. Tapi tak nak ceritalah, orang kata, oh geng-geng ni kata, geng-geng yang kata lafaz niat ni orang gila punya. Tak pun. Cuma nak katanya isu berniat ni dia mari. Memang ada orang yang slow macam tu. Slow learner. Dia memang slow. Dia macam ambil masa, dia tak laju macam orang. Waktu orang bagi tahu jom dia tu, dia akan ambil masa. Apa aku nak kena buat? Ada tak dinafikan spesies manusia macam ni memang wujud kan? Okey. Cuma dalam kitab-kitab syarah biasanya dia sebut isu berniat ni lah bagi orang yang ada masalah. Yang ada masalah untuk mengenal pasti salat dia. Kalau dia tak ada masalah, dia tahu, maka tidaklah niat itu perlu dengan cara talaffuz, melafazkan. Cukup dia takbiratul ihram dan dia kenal pasti apa salat yang dia nak lakukan. Okey. Lepas tu apa lagi yang ada dalam buku ni? Adakah hukum salat qasar ketika musafir gugur dengan sebab ada kemudahan? Ini pun selalu orang bahas. Bahkan yang duk bahas ni ialah ustaz-ustaz yang cubalah nak kata apa, nak memanjang-manjangkan isu ni. Salat jamak dan qasar, adakah akan jadi tidak valid dengan sebab ada kemudahan awam yang mempercepatkan perjalanan kita? Tadi kita tengok dalam hadis tadi, salat qasar tidak gugur walaupun keadaan tenang, berdasarkan apa yang Nabi jawab kepada Umar Al-Khattab. Maka ia juga isu yang sama bila mana kemudahan sudah terlalu moden tapi perjalanan status permusafiran itu masih lagi valid, maka dia tidak gugur. Contoh naik flight daripada Penang pergi KL sejam, naik kereta boleh pergi 3-4 jam. Walaupun dari segi laju dia tidak menggugurkan status permusafiran orang tu. Maknanya dia bertolak daripada sini Zuhur, dia akan sampai di KL belum masuk waktu asar. Waktu dia salat Zuhur di airport Penang tu ataupun dalam flight ke, kalau nak pegang pandangan kata boleh salat dalam flight kurang pada perjalanan yang panjang, dia tak perlu lagi orang kata apa, ulang balik salat. Dia dah dikira sebagai orang yang sudah melakukan salat asar walaupun dia sampai di tempat tersebut belum lagi asar pun. Tidak ada orang kata apa, sokongan yang kuat untuk buang benda ni. Walaupun ada para ulama yang meletakkan permusafiran ni mesti meletihkan, tak letih, tak payah, tak lambat, tak panggil musafir. Ada pandangan itu. Tapi pandangan itu ialah berdasarkan kepada uruf setempat ataupun realiti setempat. Yang pastinya hari ini satu orang bila mana dia bermusafir, tengoklah pada keadaan perjalanan yang panjang ialah orang musafir, keadaan orang yang traveller berbekal ialah keadaan orang musafir. Wallahu a'lam. Kita selesai untuk perbahasan kita pada pagi ini. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. InsyaAllah kita akan sambung kisah seterusnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.